Kenyataan media, petisen pengampunan Datuk Seri Najib. Merujuk kepada laporan berita Channel News Asia, CNA, bertajuk, Malaysia set to decide on jail former PM Najib's high-stakes bid for royal pardon, bertarikh 10 Januari tahun 2024, oleh Leslie Lopez. Dalam artikel tersebut, CNA menyatakan berita yang disebut-sebut bahawa Yang di-Pertuan Agong, YDPA, akan segera menentukan sama ada pengampunan diraja akan diberikan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Penulis menyatakan bahawa Lembaga Pengampunan, Pardons Board, telah bertemu pada Disember 2023 mengenai petisen pengampunan bekas Perdana Menteri. Tetapi menurut CNA, perkara tersebut ditundakan ke bulan ini, Januari 2024, untuk Lembaga Pengampunan berhimpun semula. Beberapa wartawan tempatan dan asing telah menghubungi kami untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara ini. Berikut adalah jawapan kami. A. Setiap mesyuarat lembaga pengampunan dijalankan dengan kerahsiaan yang tinggi. Baik nama-nama ahli lembaga pengampunan yang berubah-ubah maupun tarikh-tarikh perhimpunan mereka tidak disiarkan. Ahli tetap lembaga pengampunan adalah YDPA sendiri. Menteri Wilayah Persekutuan, dalam hal petisi pengampunan wilayah persekutuan, dan Peguam Negara. Nama-nama ahli yang berubah-ubah sentiasa dirahsiakan dan tidak pernah diumumkan. Oleh itu, jika lembaga pengampunan berkumpul untuk menimbang pengampunan Datuk Seri Najib, perkara itu akan dijalankan secara rahsia kerana tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Kami sebagai peguam bagi Datuk Seri Najib yang terlibat dalam petisen pengampunannya tidak pernah diberitahu, seperti kes-kes lain, mengenai langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pengampunan, jika ada, berkenaan dengan petisen pengampunan klien kami. Oleh itu, kami terkejut dengan spekulasi berita yang tidak berasas oleh CNA. Kami tidak tahu siapa sumber yang tidak disebutkan yang CNA dan Leslie Lopez bergantung untuk cerita sensasi yang telah memikat perhatian awam dan media lain pagi ini. Mungkin dapat memberi cahaya jika kita dapat mengatakan dengan jelas bahawa Datuk Seri Najib sendiri tidak tahu tentang tuntutan CNA. B. Seperti yang diketahui umum, petisyen pengampunan bagi pihak Datuk Seri Mohamad Najib disampaikan kepada Lembaga Pengampunan melalui Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHUU, di Putrajaya pada 1 September tahun 2022. Selepas itu, kami telah menambahkan tambahan kepada petisyen pada 18 Oktober tahun 2022 dan seterusnya tambahan lagi pada 20 April tahun 2023. Kedua-duanya mengandungi maklumat tambahan untuk pertimbangan YDPA berkenaan dengan petisyen maaf. Sehingga hampir akhir tahun 2023, kami tidak menerima berita atau petunjuk apapun tentang petisyen maaf. Klien kami bimbang tentang status petisennya untuk mendapatkan pengampunan dan telah memerintahkan kami untuk mengingatkan BHUU pada 4 Disember tahun 2023 mengenai petisyen maaf yang masih belum mendapat jawapan. Memandangkan pada 4 Disember tahun 2023 petisyen tersebut telah difailkan lebih dari 16 bulan sebelumnya dan klien kami telah berada dalam penjara selama setahun dan 4 bulan. Sebagai peguam, kami lebih bimbang tentang kedudukan klien kami mengingat permohonannya untuk pengampunan didasarkan pada fakta bahawa beliau tidak pernah mendapat perbicaraan yang adil, terutamanya dalam peringkat akhir rayuan di Mahkamah Persekutuan. Oleh itu, klien kami seharusnya tidak menghabiskan 1 hari pun di penjara. Mengambil kira perkara di atas, terutamanya surat kami pada 4 Disember tahun 2023 kepada BHUU, adalah jelas bahawa setakat Disember lalu, klien dan kami sendiri tidak mengetahui tentang keadaan petisyen pengampunan klien kami dan kami bingung dengan bagaimana CNA melalui wartawannya Leslie Lopez dapat menyampaikan berita spektakular dalam artikel mereka mengenai status petisyen pengampunan klien kami. Akhir sekali, izinkan kami mengingatkan media dan masyarakat bahawa di bawah artikel 42 Perlembagaan Persekutuan, kuasa pengampunan dalam kes ini adalah kuasa prerogatif YDPA, tidak terikat dan mutlak. Oleh itu, tidak sopan untuk menduga-duga aktiviti lembaga pengampunan yang sifat kerjanya harus dijalankan dengan kerahsiaan mutlak agar dapat memberikan nasihat kepada YDPA dengan berkesan. Pelanggaran kerahsiaan dan kerahsiaan ini boleh dianggap melanggar Akta Rahsia Rasmi 1972 dengan hukuman yang terkandung di dalamnya. Tan Sri dari Muhammad Shafii Abdullah C.O. Syafiee.
10 Januari tahun 2024. Sila subscribe, like, komen, share, follow untuk menerima notis video-video yang lain. Sokongan tuan-puan membantu penghasilan karya video seterusnya.